Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau musannif rahimahullah taala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharain amin. Kita buka kitab Syarah Safinatun Najah muka surat 1 268. Muka surat 268. Baik, kita sambung Syarah Safinatun Najah bahagian rukun solat yang sebelum ni saya dah kongsikan bulan lepas, iaitu berkenaan rukun yang pertama niat dan yang kedua takbiratul ihram. Okey, untuk malam ini insya-Allah saya akan kongsikan rukun seterusnya, rukun yang ketiga. Berdiri betul bagi orang yang mampu dalam solat fardu. Okey, surat 268. Okey, syarahannya macam mana? Iaitu berdiri betul pada solat fardu bagi yang boleh berdiri dengan cara meluruskan tulang belakangnya walaupun bersandar kepada sesuatu seperti tembok. Bagi yang mampu. Di sini nanti dia punya peringkat nanti ada ya. Kita akan nampak nanti, saya akan kongsikan nanti peringkat-peringkat yang mana kalau misalnya tak mampu macam mana, tak mampu macam mana. Dia ada peringkat dia nanti, ya. Ya, jangan dikira orang kata saya tak mampu lah Ustaz terus duduk. Tak, nanti dulu. Dia ada peringkat-peringkat dia, nanti kita tengok. Solat fardu di sini termasuklah solat fardu yang dilakukan dalam waktunya. Adaan ya. Solat fardu yang kita lakukan pada waktu ataupun qadaan, tetap wajib berdiri. Begitu juga solat fardu kifayah. Solat fardu kifayah mana? Jenazah Ustaz. Solat jenazah. Wajib untuk berdiri betul. Okey. Baik, muka surat 270. Ketika berdiri, sunat menundukkan kepala sedikit melihat ke arah sujud. Ketika berdiri sebagai tanda adab berdiri di samping lebih dekat untuk mendapat khusyuk. Ketika solat kita pandang ke mana? Pandang di tempat sujud. Itu sunat hukumnya. Melihat ke tempat sujud dalam seluruh solat hukumnya sunat kecuali jika berada di hadapan Kaabah. Ya, bila di hadapan Kaabah kita tengok Kaabah, tak ada masalah. Ya. Dan juga ketika mengucapkan tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah. Maksud illallah tu jari tunjuk tu, kita disunatkan untuk melihat jari itu. Illallah. Sunat lah. Jadi kalau ada Kaabah kat depan, sunat kita tengok Kaabah ketika salat, tapi kalau tak ada Kaabah, tengok tempat sujud. Ustaz, kat rumah saya, kat kampung, ada gambar Kaabah besar. Kenapa tu? Satu gambar, bukan Kaabah. Kaabah betul, bukan gambar. Baik. Pendapat muktamad ialah jika seseorang memerlukan seseorang yang akan menolongnya secara terus-menerus untuk berdiri. Dia perlukan, Ustaz tak boleh nak berdiri juga, tapi dia kena orang tolong dia berdiri. Ya, tolong pegang dia supaya dia boleh berdiri dalam solat. Macam mana kalau macam ni? Okey, kalau dalam keadaan macam ni dia kena solat duduk. Tak wajib berdiri tapi boleh solat dengan duduk. Baik, untuk Imam Syafi'i bahagian berdiri di sini dalam solat, berdiri tegak dalam solat, dia punya kaedah dia mudah ya. Kaedahnya apa? Selagi dia boleh jalan, maka selagi itu dia kena berdiri. Nah, kaedah macam tu. Cuma saya dengar hari itu dengan satu kuliah tak ada terus. Ada juga yang mana jenis dia ini tak boleh jalan. Tapi boleh berdiri. Ada ke? Jenis macam tu ada tak? Ada. Ada? Ada. Dia boleh berdiri tapi tak boleh jalan. Dia sakit lutut berdiri untuk takbiratul ihram tu boleh je. Ada. Sakit lutut. Tak boleh jalan.
Tapi boleh berdiri, tak boleh jalan. Dia boleh berdiri Berdiri tak? boleh. Dia boleh Ada lagu nak? dia boleh Ada berdiri tak? Ustaz. Boleh Ustaz, berdiri. saya lah tu. Hari tu sakit lutut jatuh. Tapi boleh berdiri. Tapi saya tak boleh. Apa? Kan tak boleh Jalan. berjalan. No, boleh berjalan. Tetapi rukuk tak boleh ke? Rukuk tak boleh. Rukuk tak boleh, sujud nak Itulah letak dia. atas lantai tak boleh. Macam tu. Itulah dia. Boleh berdiri. Dia macam ni. Dia ni tak boleh jalan. Tapi berdiri boleh. Ada. Saya rasa ada. Ada. Ya, ada lah tu. Okey, ada. Okey. Tapi dia macam ni ya. Macam mana pun keadaan dia, pastikan dia boleh berdiri. Ya. Pastikan dia boleh berdiri. Ya. Okey, kita tengok sini ya. Sah solat sambil duduk dan berbaring untuk solat sunat walaupun mampu berdiri, tapi tidak boleh terlentang. Untuk solat sunat boleh berdiri, boleh duduk lah untuk solat sunat. Okey, kita tengok dia punya peringkat dia ni. Cara solat jika tidak mampu berdiri betul. Tak mampu lah, berdiri betul tak boleh Ustaz. Macam mana? Langsung duduk ke? Nanti lu tengok lu. Dia punya peringkat dia. Pertama, berdiri dengan sedikit condong. Contohnya bersandar ke dinding ataupun tongkat. Itu peringkat pertama. Jadi bukan direct terus duduk. Dah. Condong kat dinding. Sandar ke dinding. Tak mampu juga Ustaz. Baru duduk. Duduk yang paling afdal adalah duduk iftirash. Duduk iftirash macam mana? Duduk macam apa? Duduk antara orang tu kan duduk macam kaki akan duduk macam Antara dua sujud ke Ustaz? Duduk antara dua sujud eh? Sujud tahiyat awal. Tahiyat awal. Punggung tu di atas kaki kiri. Kemudian kaki kanan dia lipatnya macam tu. Okay, kalau tak boleh juga, baru tarabuk. Tarabuk ni apa dia? Sila. Kemudian, kalau tak boleh juga bersila, tawarruk. Tawarruk ni macam mana? Duduk tahiyat akhir. Tahiyat akhir, kaki kiri keluar di bawah kaki kanan. Tawarruk. Iftirash, tahiyat awal. Ya, ataupun duduk di antara dua sujud pun boleh juga. Ya, kemudian tarabuk, duduk bersila. Boleh ke solat duduk bersila? Kenal. Boleh dah. Duduk dalam solat tidak disyaratkan macam mana pun keadaannya, tapi sebaiknya kita gunakan yang itulah, iftirash, tarabuk ataupun tawarruk. Ya. Tak mampu juga Ustaz duduk tak kaki. Tak boleh. Bukan tak kaki, tak boleh. Tapi biasanya orang duduk atas kursi kan. Ya. Tak mampu juga dia nak duduk, maka berbaring. Berbaring dia macam mana? Yang paling afdal adalah berada di rusuk sebelah kanan. Ya. Baring di atas rusuk belah kanan. Ini sunnah Nabi ketika tidur pun seperti itu juga. Ya. Rusuk belah kanan. Tak mampu juga, maka terlentang. Ya. Terlentang ketika rukuk dan sujud disyaratkan dengan menggerakkan kepala. Rukuk agak ke depan sedikit. Kalau sujud, lebihkan daripada rukuk. Syarat gerakan kepala macam tu. Ya. Baik. Tak mampu juga dengan kepala. Sebab apa? Baluk dah. Kepala leher tu kena baluk dah. Nak gerak pun tak boleh. Maka dia dengan kerdipan mata. Kerdipan mata dia takbiratul ihram. Nah, baca Fatihah. Lepas tu baru Allah Akbar. Kedipan lagi mata untuk rukuk. Dia kedip mata je lah. Nah, tak mampu juga Ustaz. Mata pun tak boleh lupa pun. Maka dengan hati iaitu menghadirkan seluruh solat, rukun solat di dalam hatinya. Itu dia punya peringkat. Ya. Okay, baik. Dekat buku ni ada catatan ya. Duduk iftirash siapa dia, duduk tarabuk ada, tawarruk itu dia. Ada tadi dah abang dah. Dikasihkan tadi.
Okey, bukan surat 273. Kefarduan solat. Tidak ada keuzuran untuk tidak menunaikan solat selagi akal masih berfungsi. Akal masih berfungsi, tak ada uzur solat. Ya. Kecuali para ibu wanita ya yang sudah datang bulan, itu tak boleh lah. Tak boleh, memang disyaratkan tidak boleh solat. Ya, hak laki-laki jangan uzur sah. Uzur syari'i. Uzur syar'i laki. Allah. Sajak dia mengaku dia lelaki. Tiba-tiba uzur syar'i. Allah. Nah. Okey, selagi akal kita berfungsi, masih lagi tetap kena solat. So yang koma je. Dah koma dah. Koma dia tak ada ni lah. Tak ada akal. Tak wajib. Nah, solat. Cuma yang ini saya tak pasti. Adakah kalau dia koma 2-3 hari solat dia kena qada ke tidak? Wallahualam, nanti saya cek balik. Saya tak ingat hari ni. Kalau siapa-siapa ingat boleh lah kongsikan. Ya, saya tak ingat yang ni. Katakan kena qada. Dan ini pangeran Saudi itu seorang tu yang dia koma berapa tahun? 15 tahun apa? Tak tahu bangun. Dia buat tangan hati. Besar dalam hati. InsyaAllah. Koma-koma. Ya. InsyaAllah. Okey, baik. Jadi, solat ni tak ada uzur lah. Macam mana pun keadaannya, kena solat. Tak boleh tinggal. Anak-anak, kalau kita latih mereka dari kecil untuk solat, insyaAllah. Dan besar ni senang. Senang. Ya. Senang. Saya dari kecil memang dilatih. Tak tahu ayah saya kalau saya tak solat habis kena rotan. Kena rotan. Dari kecil memang macam tu. Dia rotan sungguh. Tapi bila dah masuk remaja, umur belah-belah tu kan. Macam mana pun keadaan dia, bila azan saja hati tak tenang kalau tak solat. Sebab kita dah terbiasa. Macam mana pun keadaannya. Walaupun kita duduk dengan kawan-kawan tak merapu lah ni lah, merapu soal kawan tak solat. Tapi dah terbiasa, benda dah terbiasakan. Jadi kita tetap solat. Okey, insyaAllah nah. Baik, seterusnya rukun yang keempat, muka surat 274, membaca surah Al-Fatihah. Jadi berdiri, yang keempat baca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ada berapa banyak nama? Banyak nama dia. Apa yang kita tahu? Ummul Kitab, Ummul Quran, As-Sab'ul Masani, ya, As-Sab'ul Masani 7 ayat yang diulang-ulang. As-Salah, solat, Al-Hamd, pujian, Al-Wafiyah. Wafiyahnya apa? Wafiyah yang sempurna. Al-Kanz, simpanan yang kukuh. Asy-Syafiyah, yang menyembuhkan. Asy-Syifa, penyembuh. Boleh ke Al-Fatihah ni? Boleh. Ya. Baca dengan yakin, dengan kita hadirkan apa yang kita hajatkan. InsyaAllah boleh. Nah, Al-Kafiyah yang mencukupi, Al-Asas, pokok, Ar-Ruqyah, penawar. Fatihah. Syukur, Ad-Du'a, doa, Al-Waqiyah yang melindungi daripada kesesatan, dan lain-lain lagi nama-nama surah Al-Fatihah. Permasalahan surat 275. Jika tidak mampu membaca surah Al-Fatihah, hendaklah membaca 7 ayat Al-Quran dan disusunatkan ayat-ayatnya berturutan dan huruf-hurufnya adalah sebanyak huruf dalam surah Al-Fatihah. Ya, kalau ada kawan, saudara, siapa-siapa yang baru masuk Islam, dia tak hafal lagi Al-Fatihah, suruh dia baca surah-surah yang pendek, yang 7 ayat, yang berurutan. Tak hafal juga Ustaz, tak boleh juga ayat apa untuk hafal. Fatihah apa untuk hafal lagi. Ya, jika tidak mampu juga, maka bacalah ayat, tak mampu baca ayat Quran, maka bacalah 7 jenis zikir ni. Apa dia? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billah, masya Allah, wa ma lam yasha' lam yakun. 7. Zikir dia. Masya Allah, wa ma lam yasha' lam yakun.
Nah, kalau tak boleh nak baca Al-Fatihah ataupun ayat Quran. Tak boleh juga Ustaz. Apa pun Arab pun tak kerti. Ya. Walau bagaimanapun ya. Kalau tadi kita tengok ya, huruf-huruf tadi itu tidaklah sebanyak huruf dalam surah Al-Fatihah. Oleh itu mengulang-ulangnya adalah kita mengulang-ulang membacanya untuk menyamakan ya huruf-huruf tadi, zikir tadi ya. Baik. Kalau tak mampu juga baca zikir tadi, maka hendaklah dia diam selama tempoh baca surah Al-Fatihah. Diam ya sampai habis ya, dengan kadar contohnya Al-Fatihah dibaca dalam kurang lebih 2 minit contoh ya, maka dia diamlah 2 minit. Kena perhatikan tentang kesalahan-kesalahan dalam bacaan Al-Fatihah ya. Kesalahan baca Al-Quran ada berapa? Masih ingat? Allahumma salli ala. Ada 2. Ya, kesalahan apa Kak? Apa? Jadi dengan Kesalahan yang tak boleh diterima tu. Jali dengan Jali. Kafi. Nabi. Nabi ya? Baik Al-Lahnul Jali dengan Al-Lahnul Khafi. Al-Lahnul Jali kesalahan yang nyata iaitu apa? Menukar Baris. Dan baris ataupun huruf. Tukar baris ataupun huruf tak kira dia berubah makna ataupun tidak, tetap salah. Sudah jaga Al-Fatihah. Selalunya kat mana Al-Fatihah salah dia? Selalunya. Dekat anak huruf ni Asimpul dengan H pedas. Asimpul dengan H pedas. Kemudian huruf Ain dengan Hamzah. Nak main. Ain dengan Hamzah selalu tertukar. Ain dengan Hamzah, H simpul dengan H pedas. Contohnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. H pedas kah? Simpul Rahman Rahim tu. H pedas. H pedas. Tapi ramai yang baca H simpul. Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Simpul tu. Nah. Gila tu. Apa das? Bismillahirrahmanirrahim. Apa das? Alhamdulillah. Apa das? Ramai tu kat ha simpul. Alhamdulillah. Bukan ha. Pedas. Kat mana tu ha pedas? Baru tanya dulu. Apa tanya? Kak ni. Tengah. Kerongkong. Tengah kerongkong. Bah. Ya. Itu hasimpul dengan pedas. Ain dengan Hamzah. Ramai juga gitu Kak. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca Hamzah. Salah artinya bukan Hamzah tapi alamin. Nasta'in. Ini lahn ya, kesalahan-kesalahan. Kena jaga Al-Fatihah tu lah. Baik, itu dia. Baik, kita sambung surat 276 masalahan tadi. Makmum yang muafiq bersamaan dengan imam wajib membaca seluruh surah Al-Fatihah pada semua rakaat solatnya. Sama ada imam membaca dengan sir, dengan suara perlahan, ataupun jahar dengan suara yang nyaring. Makmum yang masbuk pula wajib membaca kadar yang dapat dibacanya daripada surah Al-Fatihah ketika berdiri bersama-sama imam. Imam nak baca, dibaca Fatihah Abirah. Lepas tu baca surah pendek pun habis dah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Kita baru takbir Allahu Akbar. Kufuwan ahad. Sama tak berdiri dengan imam tadi? Sama. Tapi imam nak rukuk dah. Allahu Akbar. Maka kita sebagai makmum yang masbuk
bacalah wajib baca surah Al-Fatihah yang kadar yang dapat dibaca dia. Nah, macam muka surat 277. Permasalahan. Ada lagi masalah. Banyak masalah kita ni. Bukan banyak masalah. Ya, di sini kita nak selesaikan masalah. Ya, bukan cari masalah. Ragu-ragu baca surah Al-Fatihah. Jika seseorang yang sedang solat tiba-tiba ragu-ragu, adakah dia sudah baca Fatihah belum? Biasa tak? Biasa. Tak kira lah siapa. Ustaz ke tak ustaz ke, semua kena. Dia mai bisikan tu, bisikan yang mengelirukan. Baca lagi Fatihah. Dia mai. Tak dia mai perasaan tu. Kalau ragu-ragu macam ni, kita ada dua keadaan. Jika dia imam ataupun solat seorang diri, dan ketika itu dalam keadaan duduk antara dua sujud, di situ dia mulai. Kalau tak duduk antara dua sujud, kita sedang berdiri, kita ragu-ragu, baca Fatihah lagi, baca je lah. Kalau ragu-ragu, tak payah pening, baca je lah Fatihah tu ulang balik. Walaupun sebenarnya dah baca, cuma ragu-ragu, kena ulang balik. Tapi ni, dia ragu-ragu ni bila? Masa duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud. Baru dia main ragu-ragu. Tadi baca lagi Fatihah. Dia main ragu-ragu tu. Macam mana? Maka, dia hendaklah wajib terus kembali berdiri dan membaca Al-Fatihah balik. Kalau imam. Ataupun solat seorang-seorang. Kalau makmum, maka dia hendaklah tetap mengikut imam. Selepas imam memberikan salam, dia akan menambah satu rakaat lagi dengan membaca surah Al-Fatihah. Kalau makmum, kena bagi habis dulu dengan imam. Baru dia habis dah sampai salam, tambah lagi satu rakaat untuk baca Fatihah yang dia ragu-ragukan tadi. Ustaz, kalau kita imam, tiba-tiba imam tadi dia macam ragu-ragu, dia tak baca, dia bangun untuk selepas dia tadi duduk antara dua sujud tu, dia bangun untuk baca Fatihah, kita sebagai makmum kita ikut dia lah. Kena walaupun ikut. Kita dah baca. Macam mana? Walaupun kita tahu kata dia dah baca, tapi dia masih ragu-ragu, lepas tu dia bangun daripada antara dua sujud tu, dia baca Fatihah, kita kena ikut. Ikut. Kena ikut. Kena baca juga. Ya, kena ikut dia. Baca. Dia baca Fatihah, kita diamlah dulu. Bagi habis dia baca Fatihah, walau alif, baru kita baca Fatihah. Okey. Masih lah. Kena ikut. Macam mana pun keadaannya, kena ikut. Tapi kalau rasa ustaz nak mufarakah, ya mufarakah. Baik. Sebab tu imam ni, dia punya syarat nak jadi imam ni bukan senang-senang. Ya, dia bukan senang-senang. Okey, masuk dia jadi imam semua, tak? Ya, dia bukan setakat dia sedap je, tapi kena faqih, ya, kena tahu juga ya tentang ilmu fiqh. Ya. Baik. Ini bidang Ustaz. Ini imam bukan. Ya. Imam bidang terjun ni. Bidang. Memang terjun. Ya. Tapi latih lah ya. Abang-abang ni ya, kena latih juga. Memang dekat rumah dulu tak apa ya. Tapi kena belajar lah. Macam mana pun kena belajar. Kena tahulah sedikit sebanyak tu. Ya, baik. Biasanya kalau tak jadi imam solat seorang-seorang, dia jadi macam mana? Dia main 3 dengan 4. Nah, biasa kan? Ustaz. Biasa. Saya macam mana nak hilangkan was-was tu, ragu-ragu tu. Saya kira main. Nak pergi hilang tu. Saya ada kongsikan kan sebelum ni? Ada? Tak ada beritahu. Jangan ikut dah. Lawan dia. Lawan dia. Nak lawan tu nampak. Saya ada kongsikan sebelum ni. Surat Al-Mu'minun. Tak tulis kan? Al-Mu'minun bukan surat. Saya ingat dah tadi. Bukan surat 348. Qala Rabbi.
Al-Mu'minun ayat 3, muka surat 348 ayat 97 dengan 98. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Ini mujarab. Ini mujarab. Saya boleh bagi testimoni. Memang saya testimoni saya sendiri. Ya, biasalah. Yang bila pergi surau ke masjid kan, mujurlah tak sengaja. Bila tak ada imam, kita nampak kita tolong jadi imam. Bila jadi imam, ya, yang paling risau tu hak tu kalau dia main 3 ke 4, boleh pucat muka. Tak jadi kalau dia main, ya. Tapi alhamdulillah, setakat ni saya doa amalkan sebelum takbiratul ihram baca ayat tu. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Walaupun kadang-kadang datang kan, 3 ke 4, tapi dia akan lebih yakin lagi. Kami 3 ni. Dia akan datang lebih yakin lagi. Dia mujarab ayat ni. Sebelum takbiratul ihram, baca ayat tu dulu. 2 ayat aja. Enak je. Pendek daripada aku Auzubillahi minal. Ya, pendek ya. Saya tengah tu Ustaz baca Allahumma ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ada tu boleh tak Ustaz? Itu lepas solat. Dah ada satu dia baca sebelum tu. Allahumma barik lana. Itu makan. Kalau azul binas biasa boleh juga. Tapi biasanya itulah Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin. Okey, ya. Itulah yang boleh diamalkan ya. Ayat tu juga boleh diamalkan ketika kalau kita nak bagi keputusan ya. Nak bagi keputusan, anak ni nak pergi mana sekolah. Ataupun kadang-kadang buat projek ni. Atau hati ibu ni nak ambil ke tak nak ambil. Dia main was-was ragu-ragu kan. Baca tu insya-Allah. Ya, baca ayat tu insya-Allah akan lebih yakin lagi, boleh teguhkan pendirian. Ya, baca ayat tu. Nah, boleh dah kan orang ni nak bagi loan ke tak bagi loan ni. Okey, insya-Allah. Baik, seterusnya. Rukun yang kelima, rukuk. Rukuk surat 277 lagi. Rukuk ialah membongkok ke hadapan sekira-kira sampai 2 tapak tangan kepada kedua lutut. Yang lebih afdal ialah membongkok ke hadapan dengan menyamakan belakangnya dengan tengkoknya sekira-kira jadilah keduanya lurus seperti sekeping papan, ya, sekeping papan, serta meluruskan kakinya iaitu betis dan pahanya. Jadi cara kita nak lurus ni macam mana? Ni. Bahu kita ni kena ke depan. Ke depan. Bukan membongkok macam ni. Bukan ya. Dia kena menghadap ke depan. Kaki tu, tangan insya-Allah boleh lurus dan boleh pegang lutut. Cuma ada setengah orang yang tangannya agak dia punya panjang. Jadi dia pegang kat mana? Dia pegang kat betis. Ada kan? Kan ada setengah orang kaki paha dia panjang ya. Tangan dia panjang. Ni biasa kaki-kaki panjang ni yang jadi biasanya orang ambil jadi model lah. Jadi fashion ya. Biasa kaki-kaki panjang ni. Itu biasa tangan panjang pun kadang-kadang dia nak pegang lutut susah. Biasa dia pegang betis ya. So yang tak panjang ni boleh kalau kita pegang lutut tu boleh, tapi pastikan dia ke depan. Maksudnya badan ni, bahu kita ya, badan ni ke depan kan, bukan mendongkak macam tu, bukan. Ya, dia ke depan. Lagi lurus. Betul ya, boleh betul kan, boleh luruskan. Okey. Baik, 278. Syarat-syarat sah rukuk. Sah rukun yang sebelumnya. Ya. Ustaz, sewaktu rukuk kan? Sewaktu rukuk, kita tengok tempat sujud ke kita tengok kaki? Maksudnya kepala kita tempat sujud lah. Tempat sujud. Okey. Kan tengok kaki, ada kaki. Itulah. Kadang-kadang kalau kita tengok kaki. Ya, tengok tak apa. Kita akan terangkat sedikit kan?
Kalau kita Ya, tengok tempat sujud kita akan dapat yang lurus lah badan kita tu. Kan? betul. Kalau kaki biasa ke bawah sikit. Dan kita bongkok dan kita melengkung, kita akan melengkung. Dia melengkung macam you Ya. Ya, ini biasanya kalau dia sakit urat susah juga tu. Dia sakit pinggang, urat susah. Ya, sakit seksa juga tu. Ya, itu kena banyak latihan lah buat stretch badan tu. Ya, bagi betul balik urat-urat tu. Ya, banyak kat YouTube banyak cara-cara nak bagi kaki pinggang. Buat macam tu je latihan exercise sikit-sikit ya. Boleh juga. Ya, tak boleh juga carilah orang urut. Okey, baik. Sah rukuk rukun yang sebelum rukun tu. Sebelum rukuk tu? Apa dia rukun yang sah? Iaitu rukun membaca Al-Fatihah dan juga qiyam tu kena sah dulu baru sahnya rukuk tadi tu. Kemudian melakukan rukuk kerana melaksanakan rukun solat, bukan kerana lain. Bukan sebab mungkin dia menghindar daripada bola ke, ataupun orang nak pukul je dia pergi rukuk. Itu tak boleh. Rukuk dia sebab dia nak rukuk dalam solat. Melaksanakan tomak ninah dalam rukuk, kena ada tomak ninah. Apa tomak ninah ni? Nanti kita tengok dah. Tenang dengan kadar bacaan subhanallah sekali pun dah cukup dah. Ini dah, ni kadang Anas sembahyang, Allahu Akbar, baru rukuk, tak sampai baca apa lagi lah sudah. Bangun dah. Itu memang tak ada tomak ninah. Kalau tak ada tomak ninah, macam mana solat dah? Tak sah. Sebab tomak ninah rukun dalam solat. Ya. Rukuk bagi betul sikit dah duduk diam sekejap baca subhanallah, bangkit lagi bangun, dah cukup dah tu, tak ada masalah. Ya. Membungkuk badan sehingga kedua tangannya dapat mencapai kedua lututnya. Kalau ke betis, tak tahu saya, tak pasti rukuk dia macam mana. Ya, yang penting rukuk je lah. Yang penting rukuk. Permasalahan, rukuk dalam keadaan inkhinas. Apa itu inkhinas? Ni, kepala kita ke depan, bahu kita ke depan, belakang ni perut kita ke bawah. Dia macam ni. Dia sujud, rukuk dia macam ni. Kita menghadap ke depan. Kalau dia sengaja dan tahu haram dia, hukum haram dia, maka dia sudah tak sah, tidak sah rukuk tu. Rukuk tu tak sah. Kena ulang balik. Kalau tak sengaja, ya, kalau tidak sengaja dan tidak tahu hukum haramnya, tidak batal. Ya, apa yang kena lakukan ialah kembali berdiri kembali dan rukuk yang betul seperti biasa. Itu inkhinas, ya. Tak haram, ya. Baik, buka surat 279, tomak ninah ketika rukuk, rukun yang ke-6. Tomak ninah ketika rukuk. Apa itu tomak ninah? Tenang, diam sekejap tanpa bergerak dengan kadar paling kurang sekali sebutan subhanallah. Itu tomak ninah. Kadar ya, subhanallah. Baik. Kemudian muka surat 280, rukun yang ke-7, i'tidal. I'tidal apa dia? Kembali kepada keadaannya sebelum rukuk dengan cara kembali berdiri betul bagi orang yang solat berdiri dan kembali duduk yang lurus bagi orang yang solat duduk. Ya. Syarat-syarat i'tidal apa dia? Rukun sebelumnya, sebelum i'tidal ini, iaitu rukuk adalah sah. Melakukan i'tidal kerana melaksanakan rukun solat, bukan yang lain, ya. Dia bangun berdiri itu sebab rukun solat, bukan sebab dia solat, ya, bukan sebab yang lain. Melaksanakannya dengan tomak ninah, kena ada tomak ninah. Badan tegak, tidak memandai jika seperti orang yang sedang rukuk. Kena tegak berdiri seperti biasa yang qiyam tadi. Kalau dia rukuk tidak cukup kalau dia dalam keadaan rukuk. Tidak memanjangkannya lebih daripada kadar membaca doa yang sunat dan juga membaca Al-Fatihah. Tidak, jangan lama-lama. Kecuali di rakaat terakhir. Ya. Boleh memanjangkan pada rakaat terakhir, ini kerana pada rakaat terakhir adalah tempat untuk berkunut, sama ada kunut Rabithah, iaitu solat subuh dan witir, ataupun kunut nazilah, kunut supaya bala diangkat oleh Allah. Permasalahan.
Masalah lagi. Jika imam mazhab lain tidak baca doa kunut dan telah sujud, makmum yang bermazhab Syafi'i boleh membaca doa kunut secara mutakhalluf. Apa dia? Kemudian sedikit, asalkan jangan ditinggalkan oleh imam dengan 3 rukun yang panjang berturut-turut. Contoh. Nah, jadi kalau misalnya kita sembahyang, imam tak baca kunut, biasalah. Kerana tak ada kunut. Tak ada. Ada? Ke tak ada? Ada. Saya tak biasa lagi. Saya tak biasa lagi duduk perlis. Tak biasa. Lalu kan, tak pernah lagi sembahyang situ, tak pernah. Nah, imam dia tak baca kunut subuh. Ya, terus ruku, terus sujud. So kita yang Imam Syafi'i ni kena macam mana? Baca kunut sendiri. Nah, tapi kalau boleh jangan tertinggal sampai 3 rukun berturut-turut. 3 rukun ni kira mana? Sujud, duduk antara 2 sujud, sujud kali yang kedua. Nah, Ustaz imam ni laju sangat. So macam mana? Kunut dah panjang. Allahumma hdini fi man hadait wa afina fi. So macam mana? Baca kunut yang paling ringkas. Ini dia kunut paling ringkas. Allahumma gfirli ya ghafur. Paling ringkas. Allahumma gfirli ya ghafur. Allahumma gfirli ya ghafur. Itu kunut paling ringkas. Allahumma gfirli ya ghafur. Okey. Imam walaupun mazhab lain, kalau dia mengaji betul, dia akan panjangkan iktidal tu. Bagi ruang untuk yang mereka yang baca kunut. Biasanya dekat Masjidil Haram, ya, Mekah dengan Madinah. Subuh tu, imam akan berdiri lama sikit sebab nak bagi laluan untuk kita ni mazhab Imam Syafi'i untuk kunut. Jadi imam yang ngaji lah. Bukan imam terjun. Okey. Baik. Salah Ustaz kalau tak kunut. Tak salah. Dia sunat abang. Tak salah. Dah. Boleh. Allahumma gfirli ya ghafur. Dah, saya dah screenshot dah. Nanti mau tengok situ pun tak. Okey. Baik, sambung. Permasalahan seterusnya. Batal solat makmum jika dia tetap membaca tahiyat awal. Sedangkan imam telah naik ke rakaat ketiga dengan mana imam ni tak baca tahiyat awal. Saya ikut imam. Imam rakaat yang kedua dia tidak duduk tahiyat awal. Imam terus berdiri. Allahu Akbar. Saya sebagai makmum saya buat apa? Saya buat tahiyat awal. So macam mana saya ni makmum ni? Batal solat saya. Apa? Tak ikut imam. Apa beza dia? Ya, tahiyat awal tu sunat. Kunut pun sunat juga. Apa beza dengan kunut yang tadi dengan ini? Kenapa tak batal? Untuk kita yang kunut dulu, walaupun imam dia terus sujud. Sedangkan di sini tahiyat awal, imam tak tahiyat awal. Saya buat tahiyat awal. Saya ada batal. Apa beza dia? Ada beza. Perbezaan dengan keadaan baca doa kunut tadi kerana makmum melakukan apa yang telah dilakukan imam. Apa dia? Iktidal. Kunut kat mana? Iktidal. So sama tak dengan imam? Sama. Imam iktidal, kita pun iktidal. Kunut dalam iktidal tu. Nah, cuma imam dia tak nak kunut. Dia terus sujud. Kita bolehlah kunut kat situ. Sedangkan sedangkan dalam perkara tahiyat awal tadi makmum melakukan apa yang tidak dilakukan imam. Imam tak tahiyat awal. Kita tak perlu tahiyat. Kena sujud sahwi. Imam tak sujud sahwi, kita sujud sahwi bila? Lepas imam bagi salam. Bagi salam dulu. Jangan pandai-pandai tak salam pergi sujud seorang-seorang. Tak lah. Kena ikut imam. Ikut imam.
Imam tak sujud sahwi tak apa, biar dia. Solat dia sah. Ya, tapi kita sebagai makmum yang tahu, sujudlah sahwi. Okey ke? Boleh ke? Habis sikit Ustaz. Ya. Sebelum rokok tadi kan, ada setengah orang dia angkat takbir untuk rokok. Tapi yang setengah tu tengok dia terus rokok. Mana satu yang betul? Takbir untuk rukuk. Ada setengah imam dia sebelum rokok tu dia angkat takbir. Dia Allah boleh rokok kan. Yang setengah tu dia terus Allah rokok tu ya. Tak angkat takbir. Takbir ada 4 takbir yang disunatkan. Takbiratul ketika kita nak rukuk, ketika i'tidal dengan ketika bangun daripada rakaat yang kedua. Itu sunat hukumnya. So dia nak takbir ke tak takbir tak ada masalah. Ya, Okey. tak nak angkat tangan tak ada masalah. Masih tak. Hukumnya sunat. Okey, baik. Boleh ya? Wadah ya? Jelas ya Pak ni ya? Baik, rukun yang ke-8 ya. Tadi ke-7 i'tidal, yang ke-8 tumakninah ketika i'tidal. Baliklah. Okey, surah 281 tadi. Kemudian rukun yang ke-9 sujud sebanyak 2 kali. Sujud wajib bersentuh sebahagian daripada dahi akan tempat sujud dengan memberatkan sedikit, menekan kepalanya di tempat sujud. Wajib kena tekan sikit dahi tu. Pastikan dahi. Ni kadang-kadang budak-budak lah. Kadang-kadang kan. Lepas sujud macam mana? Dia tonggengkan kepala. Nah sini. Ni kepala. Bukan dahi. Macam ni. Nah, ni kepala. Kita nak dahi. Hidung macam mana? Kena ke? Wajib kena ke? Hidung tak wajib. Yang wajib dahi. Kalau wajib kat hidung, kena kat tempat sujud. Sian kat kita. Hidung tak berapa lah ke depan. Ya. Jadi tak diwajibkan. Yang wajib di dahi sahaja. Tekan sedikit. Ya. Wajib meletakkan anggota-anggota sujud di tempat sujud. Ada berapa anggota? 7. Dahi, 2 telapak tangan, 3 lah. Lutut 2, 5 lah. Dengan perut, jari, kaki. 6 dan 7. 2 tadi itu. Walaupun salah satu daripada 2 jari kaki tadi itu kena, itu tak ada masalah. Tapi kena juga. Ya. Syarat dia. Wajib. Baik, wajib meninggikan punggung daripada kepala dan bahu. Kena tinggikan punggung dengan kepala dan bahu. Ni sembahyang kat atas tangga. Agak-agak macam mana? Macam mana dia? Punggung dia sujud macam mana dia? Kat atas tangga ataupun laluan orang kursi roda tu, queue tu. Kan dia tinggi macam ni. Ya, masa sujud punggung dia tinggi tak? Kalau tinggi tak ada masalah, tinggi daripada kepala. Tapi kalau dia kepala tu lebih tinggi daripada punggung, tak sah. Sebab syarat dia wajib punggung kena lebih tinggi daripada kepala. Ya, sembahyang wajib penuh. Sembahyang kat tangga. Tu jaga-jaga. Ya, tu jaga-jaga. Baik. Wajib dilakukan pada tiap-tiap rakaat dengan 2 kali sujud. 1 rakaat kena 2 kali sujud. Okey. Buka surat 284. Permasalahan. Jika seseorang luka di dahinya dan membalutnya dengan kain, dia boleh sujud dengan balutan tersebut dan tidak perlu qada. Luka kat sini lah. Jatuh. Ya. Jatuh. Tengok video yang kat Penang tu yang depa mak repik kena repuh. Tengok tak? Tengok tak? Sering tengok video dia. Berapa orang meninggal? 3 lah. Tengok dia. Berlomba tapi Allah. Saya ni depan mata saya. Pukul 3 subuh. Tak fikir Tak fikir Saya nak kereta saga tu. Saga yang pukul bawa ambil barang dekat Betul. Ambil barang bah sampai kat Betul. Pukul 3 pagi. Kalau tak ada orang malam raya pula.
budak tidur, dia orang naik motor. Dia racing kat tepi, dia fikir tu. Baru habis betul fikir tunang. Merepek itu, kawan tu jatuh betul-betul depan saya. Bodoh, saya boleh elak kalau tidak. Hai, panjang cerita saya. Dia jatuh, sampai beracik. Dia jatuh. Cepat saja. Bawa laju juga tu kan, ada orang. Kita bawa laju juga. Pejauh. Nah, jadi kalau sini jatuh kena dahi ke luka, balut kepala tu, ya, dahi dia, sujud boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Tak payah kotor. Jika tidak mampu sujud kerana, ya, Kat Indon ada racing juga Ustaz? ada. Kami masa kecil-kecil lagi lah, advance. Sekolah rendah saya, dari sini ni, dari rumah saya pergi ke SK Kulim ataupun pejabat pus. Taklah jauh. Kami jalan kaki je. Tapi kawan-kawan, jom. Sana kan ada ojek. Ya, Indonesia ada kan ojek kan. Kat sini tak ada lah. Ojek kan. Naik ojek ni mutu lah. Naik mutu. Bayar dan tak nak sampai rumah. Saya masa kecil tu. Kawan-kawan, jom kita naik. Naik yang mana? Abang ojek yang memang dia pun modify. Memang modify semua. Bising lah dengan dia willy. Ojek Macam tu. Dululah. Oh, dengan dia pasang inilah, pasang tu dah dimodify lagi lah dia buat advance. Tak dululah. Ya. Sekarang ni dia kena tangkap. Dulu mana ada. Dulu memang kena wiri lah. Oh, terangkap. Mana balik rumah dekat tu je naik motor. Naik ojek. Aduh. Nah, ada. Di sana dahsyat. Cuma dekat sana jalan dia taklah besar kat sini. Dia luas kat sini, lebih luas dan lebih besar. Kat Indonesia tak. Dia jalan kecil lah. So, jadi kalau nak berhenti-henti tu, biasa dia orang pergi kat pelabuhan, pergi dekat-dekat yang jalan besar-besar tu. Dia pun pergilah sana. Biasa pelabuhan lah. Besar-besar tu. Jalan-jalan kecil besar-besar ni, tawar ni dia pun kecil sangat. Kalau tak kecil, lubang. Hak tu je. Tak balui. Okey, baik. Kalau tak mampu sujud kerana ada sebab, tak boleh sujud juga. Dah lah balut, tak boleh sujud juga sebab ada ilat. Ada pun sebab yang diberikan oleh syarak. Mungkin dia kalau dia sujud, mungkin berdarah lagi apa segala macam, pening kepala ke, maka hendaklah dia mengisyaratkan dengan kepala atau dengan mata dan tidak wajib mengqadhakan solatnya semula. Baik. Masalah seterusnya iaitu sujud, Apa dia? Jika cuaca panas dan tak boleh sujud kerana tempat sujud panas, boleh menghamparkan kain umpama untuk sujud di atasnya berdasarkan hadis. Ini hadisnya ada cerita macam ni, cuma di sini dipahamkan. Ini hadis ni bukan dalil ya. Okey, ketika kita sujud, pastikan kalau siapa-siapa untuk lelaki yang ada selendang, kain selendang tu, kalau dia nak sujud, pastikan jangan kain selendang tu tersujud dengan tempat kita sujud tu. Sebab apa? Sebab kain itu sudah bergerak ikut pergerakan solat kita. Maka kalau kita sujud di atas kain yang mana ikut pergerakan solat kita, itu tidak sah. Sama juga dengan telekung perempuan. Telekung perempuan baru beli telekung Siti Khadijah, mahal. Jadi masa sujud dia buat apa dia? Dia sujud tu atas tu. Tak boleh. Tak boleh sujud di atas kain tu. Sebab apa? Sebab kain tu bergerak ikut pergerakan solat. Kecuali kalau kita letak siap-siap. Ataupun selendang ni, kain ni memang dia panjang sampai ke tempat sujud. Yang bergerak di atas, kat bawah tempat sujud tu tak bergerak. Itu tak masalah. Itu juga kena jaga-jaga lah. No? Baik. Kemudian 10 tamakninah ketika sujud, Dan yang ke-11 duduk di antara dua sujud. Wallahu a'lam bissawab. Okey, insya-Allah kita akan sambung nanti bulan depan pula, insya-Allah. Ustaz, kalau makmum kan, kalau orang sebelah kita tiba-tiba je pengsan, jatuh. Okey, kita wajib bagi berhenti solat kan? Tolong dia.
Tolong dia dulu. Ya, tolong dia dulu. Ya. Kalau tengah solat ke? Tengah solat lah. Tiba-tiba dia jatuh. Kita kena berhenti solat. Itulah. Kalau ramai-ramai ni sebahagian je lah, jangan semua. Sebahagian je lah kena tolong. Sebab menolong nyawa tu lebih penting juga ya. Solat kita boleh buat masalah ni, tapi untuk nyawa apa segala macam dia kita lain ya. Dia tak ada masalah. Jadi kita kena tolong. Tapi kalau ramai-ramai ni janganlah semua, okey semua batal. Padahal nak pegang 5 orang ya. Tidak semua nak pegang tak jadi. Ya, kalau ramai lah, kalau beberapa orang kita tolongkan dulu dia, settlekan dia dulu baru boleh solat. Nah. kena bantu juga. Nah. Okey, ada lagi soalan? Okey, baik. Kalau tak ada soalan, cukup dulu untuk hari ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zaini bi zinatil Quran wa qadimna bi tilawatil Quran wa syarafna bi syarafatil Quran wa adafna bi syafa'atil Quran wa afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah bi hurmatil Quran. Allahumma hdina bi hidayatil Quran wa najina minan niran bi karamatil Quran. Warfa' darajatana bi fadilatil Quran wa kafir 'anna sayyi'atina bi tilawatil Quran ya dzal fadl ihsan. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.